Perlawanan tepat jam 9 sudah bermula aksi separuh masa yang pertama. Perak dengan jersey kuning hitam akan menyerang dari kiri ke kanan. Lahan untuk pasukan Perak dengan pemain-pemain muda yang ada ni mungkin dan juga kemasukan pemain-pemain import yang baru banyak membantu mereka berada di separuh akhir Piala Malaysia. Oleh Sadir Ramdhani. Ada tandukan yang berjaya dilakukan. Ya, kita dapat melihat Sadir memang hendak mencari Gabriel Perez di bahagian far post. KI pada musim ini. Itu banyak bergantung kepada delivery sebenarnya. Okey. Sambil ketika ini kedua-dua pasukan nampak belum ada lagi gerakan yang lebih menarik di bahagian serangan. Satu lagi faul yang dilakukan. Ada amaran lisan daripada pengadil kepada Sandi Afolabi. Dan Sandi mengatakan ini kali pertama beliau melakukan kesilapan, jadi tak perlu melayangkan sebarang kad kuning. Walaupun agak berbahaya. Agak berbahaya, tetapi mengambil tindakan selamat untuk mengeluarkan saja bola ke tepi. Ini Sadir Ramdhani mengacah dan melakukan satu cross. Aiman berjaya melonjak tinggi. Afolabi menenangkan keadaan untuk baik pemain-pemain Sabah. Irfan Fazal di sana, Ramon Machado di sana. Dan tindakan bijak daripada Ghazali. Ini pemain-pemain yang suka membuat larian dan juga overlap. Jadi dengan ini selepas berjaya menundukkan Hougang United dalam saingan Piala AFC 4-1. Perak agak struggle untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Nampaknya mereka tidak berani bermain terbaik. Cifuentes pendek kepada Radil. Sadir Ramdhani. Cifuentes sekali lagi tolaknya ke belakang. Dan 4 pemain yang dipanggil bersama dengan skuad kebangsaan baru-baru ini dalam aksi perlawanan kelihakan Piala Dunia bersama-sama dengan Stoke Wilkin. Jadi kita dapat melihat cuma Wanzek hanya berada di bahagian kanan. Jadi hantaran tersebut cuba untuk memberikan kepada Wanzek, tetapi Wanzek agak compact di bahagian defense. Baik di situ oleh Sio. Mungkin boleh menahan dahulu. Sambil Sadil ketika ini melakukan satu hantaran ke depan untuk mendapatkan tuan rumah. Ya, Sabah juga tidak banyak peluang untuk bergerak di bahagian tepi. Kita lihat hanya mengharapkan Ramon Machado di bahagian tengah berseorangan. Selalunya kita tahu bahawa Sabah gemar membuat serangan di bahagian kiri melalui Sabah yang mengintai untuk mendapatkan tempat yang ketiga, ketika ini di tempat yang keempat. Ya, dan kita lihat Sadil harus turun ke apabila Perak membuat serangan. Tapi ketika ini bola sudah pun ke bahagian pertahanan Perak. Dikeluarkan Aiman Afif. Hantaran itu sedikit pendek pula. Terlihat baik melakukan hantaran killer pass tersebut. Sadil Tuan bermain di sayap. Ini mempunyai peluang. Hanya satu gerakan counter yang sempurna saja yang diperlukan. Itu sistematik, tidak mempunyai pattern yang kita tahu bagaimana gerakan tersebut. Baik daripada Sadir Ramdhani menghantar ke tengah sedikit tinggi. Rizal cuba melakukan satu lagi setup, tapi beliau tidak perasan bahawa sebenarnya Ramon sudah bangun untuk mengejar bola tersebut. Dan kita lihat sekali lagi gerakan ini yang baik. Berjaya melepaskan diri, tetapi hantaran itu sedikit tinggi saja untuk Ramon. Dan Rizal pula gagal melakukan. Saya rasa bukan satu option yang baik membuat hantaran tersebut ke hadapan. Sekiranya bola rendah tetapi bola tinggi untuk penjaga gol tidak ada masalah. Saya rasa antara yang salah sebenarnya. Satu peluang ketika ini. Cross yang dilakukan Sadil gagal untuk diagak dengan sempurna Saiz Warren. Sekurang-kurangnya mampu untuk mendapatkan sentuhan untuk menyukarkan Miguel Cifuentes daripada melakukan percubaan on target. Ya, kita lihat Wanzek turun untuk membantu pertahanan. Ada sentuhan daripada Saiz. Tapi tandukan itu yang gagal untuk menepati sasaran. Setelah sentuhan ini sebenarnya penting daripada Saiz Warren. Walaupun nampak seperti beliau dengan baik cross yang dilakukan oleh Sadil.
Mereka ada beberapa gerakan counter attack yang kurang baik juga. Peluang terbaik untuk Luciano Goicoechea, berjaya mendapatkan satu tolakan. Rian ke hadapan untuk membuat interception ini. Kita lihat beliau agak lambat. Jadi Khairul Fahmi juga agak ketika kerana selepas mereka tewas 1-0 menentang Perak pada 25 September yang lepas, dalam 6 perlawanan seterusnya mereka hanya tewas sekali sahaja ketika menentang Haipong dalam saingan AFC Cup. 3-2 tewas tipis. Selebihnya dalam 5 perlawanan mereka menang kesemuanya dengan jumlah jaringan yang agak besar, 5-0, 4-0, 4-1 dan juga 7-0. Tetapi malam ini nampak mereka bergelut untuk menghasilkan jaringan yang lebih banyak sambil ada satu kekasaran yang dilakukan ke atas Safolabi. Tolakan dari Sadir Ramdhani sebentar tadi bermula dengan satu misplaced pass dari Yazali. Disiplin itu tak ada. Dominic sentiasa akan keluar daripada kawasan beliau sendiri. Jadi mungkin mereka bermain dengan 4 apabila membuat serangan akan hanya ke dalam aksi suku akhir. Ketika ini masih lagi 0-0. Sadir Ramdhani naik ke atas. Ada 2 option. Dihantar ke tengah. Ujur saja Afif. Berjaya mendapatkan sentuhan dan Perak keluar. Gabriel ke tengah untuk Sadil. Menolak ke tepi untuk Ra Wilson. Pendek saja. Afif naik ke atas. Itu satu peluang yang bijak sebenarnya digunakan dalam situasi. Kedudukan kaki Wanzek atas line kena keluar. 4 benteng Sabah, 2 benteng Perak untuk mengganggu Khairul Fahmi. Luciano terus ke arah penjaga gol saja. Dan ketika ini counter attack cuba dilakukan oleh Sabah menerusi Sadir Ramdhani. Cuba naik ke atas. Luciano dengan recovery run yang cukup baik, tetapi berjaya masih lagi Sabah. Tolakan Jafri Chiu pula. Gol sebenarnya. Ada seorang pertahanan Perak yang berada di belakang sebenarnya. Peluang terbaik Sabah sepanjang perlawanan ini. Sadir Ramdhani. Satu lagi hantaran ke tengah. Sadil berjaya untuk mendapatkan semula bola. Stowell Kyo yang akan menunggu satu gerakan balas. Afif gagal mengeluarkan bola dengan baik. Sadir Ramdhani mengacak. Sadir Ramdhani melepaskan percubaan. Ditidakkan sekali lagi oleh barisan Shivan. Dominic berjaya mendapatkan Sadil yang kosong. Dihantar ke tengah. Satu hantaran yang baik di situ. Cukup akan membuat pressing, tidak memberikan ruang untuk Perak keluar. Melepasi back 3, back 4 tu. Jadi masalah. Saya suara dengan clearance yang kurang baik. Mujur saja Sadil. Tidak meneruskan gerakan itu. Tidak sampai ke beliau. Sadil juga dikeluarkan. Jadi pertukaran 2 pemain serangan digantikan dengan 2 pemain serangan, mengharapkan suntikan semangat yang baru dapat diberikan oleh Fahar Roslan dan juga Telma.